Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada minggu ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita untuk subtopik 1.3 iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Dalam subtopik ini ada 3 perkara yang kita perlu lihat iaitu pertama ialah takrifan invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Kedua ialah aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Dan yang ketiga, kita akan lihat invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okey, sebelum cikgu teruskan, slide pembelajaran ini disediakan oleh Cikgu Nani Rahayu. Okey, mari kita teruskan perkara pertama yang kita akan lihat dalam subtopik ini iaitu takrifan. Okey, mari kita lihat. Apa itu takrifan atau definisi invensi? Invensi adalah kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baru. Ni invensi, okay? Serta belum pernah wujud sebelum ni. So, ini ialah invensi yang baru. Okey. Namun begitu, produk ini tidak lagi dipanggil invensi apabila usianya melebihi 10 tahun atau dah ramai orang telah menggunakannya. Contoh, radio, komputer dan alatan untuk memasak. So, ini adalah contoh radio pada tahun 1909. Okey, ni radio. Alright. So, ini adalah definisi invensi, menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru. Okey, belum pernah wujud. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi inovasi. Apa itu definisi inovasi? Okey, definisi inovasi ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. So, ini ialah definisi inovasi. Ubah suai produk tu dah ada. Okey. Berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem atau rupa bentuk sesuatu produk. Okey, ini awak dapat lihat kat gambar ni adalah contoh radio kini diinovasikan dengan kemampuan bersiaran melalui internet. Inovasi radio dapat diakses melalui internet. Okey. So, ini ialah inovasi. Produk yang sedia ada diubah suai buat penambahbaikan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh invensi dan juga inovasi. Okey. Kat sini awak boleh tengok salah satu inovasi yang telah berlaku, okey, iaitu Masjid Kristal di Terengganu. Okey, dia dibina kalau awak lihat kat sini, okey, menggunakan inovasi bentuk geometri. Okey, kat sini ada peta, okey. Alright. Kedua ialah pemacu panel atau kenali dengan pen drive. Okey. Inovasi yang dicipta oleh rakyat Malaysia iaitu Datuk Phua King Seng. Okey, inovasi dulu kita nak simpan maklumat menggunakan disket. So, sekarang diinovasikan okey menggunakan pen drive. So, mudah dibawa, mudah diguna, mudah disimpan. Alright? Okey, so ini adalah contoh inovasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Kita dah tahu definisi tadi. So, kita tengok aplikasi dia pula. Okey, dia ada 5 aplikasi prinsip ini. Okey, kita pergi yang pertama. Iaitu pertahanan. Okey, kenapa? Supaya keselamatan negara tidak dicerobohi. So, ini melibatkan dari inovasi dan juga invensi dari segi persenjataan, komunikasi, perekodan dan juga pengawasan. Okey, kedua ialah kita boleh aplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam dunia pendidikan. Okey, bagi menghasilkan pelbagai alatan pembelajaran dan juga pengajaran.
Okey, contohnya peralatan untuk latihan amali, alat tayar multimedia dalam PMP, okey, PDP. Okey, ni LCD lah. Seterusnya alatan sukan. Alright, so ini dua bidang. Pertama ialah pertahanan, kedua ialah pendidikan. Okey, seterusnya kita pergi kategori yang ketiga iaitu pembuatan. Awak sini ada lihat kat sini ya. Okey, untuk pembuatan, pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi cita rasa pengguna. Kini terdapat bahan baharu untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Contohnya, penggunaan gentian karbon untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Pada masa dulu untuk membuat sebuah model, mereka harus menghabiskan banyak masa untuk mengukur, mengerat, menggerudi, menyambung, melicin dan mewarna. Dengan adanya teknologi pencetakan 3D dan pen 3D, hal ini tidak berlaku lagi. Semua kerja dapat dilakukan dengan hanya menekan butang arahan. So, dalam teknologi pembuatan, menggunakan pen 3D, so inilah teknologi pembuatan. Seterusnya kita pergi yang keempat iaitu dalam bidang kesihatan. Untuk bidang kesihatan, invensi, inovasi dan reka bentuk boleh digunakan dalam bidang kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan seperti peranti pengukuran tekanan mudah alih. Dulu kalau pergi hospital ke klinik ke, kalau nak check doktor, mesti doktor akan pump untuk dapatkan tekanan darah awak kan. So sekarang ni awak dah boleh guna jam. Teknologi. Alright. Selain itu, jam pengukur dia dapat mengukur degupan jantung. So nampak tak itu? Inovasi, invensi yang telah dilakukan. Seterusnya bidang yang kelima, yang terakhir iaitu dalam teknologi maklumat. Penciptaan telefon pintar juga memudahkan proses komunikasi, pemantauan dan kawalan. Pelbagai jenis software yang memudahkan urusan manusia seperti Waze, Mirago, WhatsApp tu semua. So ini adalah inovasi, invensi yang telah berlaku dalam bidang teknologi maklumat. So ini contoh dia telefon pintar, alright. Awak pun dah guna. So itu adalah salah satu inovasi dan invensi yang telah berlaku. Seterusnya kita pergi kepada subtopik 1.3 ni di bawah tajuk invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Reka bentuk akan terus berkembang maju selagi manusia mempunyai kehendak. Namun begitu, manusia tidak dibenarkan mencipta sesuatu yang bercanggah daripada norma masyarakat, budaya, agama. Perkembangan invensi dan inovasi ni, mencakupi pelbagai bidang. Cikgu akan tunjukkan contoh yang berikut merupakan sebahagian daripada contoh reka bentuk terkini. Iaitu ada dua kat sini. Pertama ialah telefon pintar pengesan gempa bumi. Kedua ialah pengesan elektron. Mari kita tengok dulu telefon pintar. Alright, ahli seismologi dan pemaju aplikasi telah bergabung tenaga untuk menghasilkan satu aplikasi baharu dengan menggunakan telefon pintar bagi mengesan gempa bumi. Aplikasi percuma untuk mengesan gempa bumi ialah kalau pakai Android tu dikenali sebagai MyShake. Nanti awak boleh cubalah cari. So aplikasi ini boleh mengambil dan mentafsir aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitude pada masa sebenar.
Seterusnya, maklumat tersebut disampaikan kepada pengkalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi atau penyelidik dengan pantas. So, ini salah satulah nak mengesan gempa bumi. Okey, contoh yang kedua kita pergi iaitu pengesan agro. Okey, apa itu pengesan agro ataupun agro sensor? Okey, kita sering menunduk kepala semasa menggunakan skrin komputer. Melalui pengesan agro ini, alat ini dapat menunjukkan sama ada kedudukan badan lurus atau bengkok semasa awak menggunakan komputer. Ini dapat mengelakkan punggung, pinggang dan mata menjadi letih. Kamera yang terdapat dalam peranti ini dapat menganalisis kedudukan anda. Alat ini juga dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu anda masa yang sesuai untuk berdiri dan berehat. Okay. Alat ini juga dapat memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatik apabila anda telah meninggalkan paparan skrin tersebut. So, nampak tak tu? Ini inovasi dan juga invensi yang telah berlaku dalam reka bentuk yang terkini. Alright? So, ini ada dua contoh tersebut. Okey, jadi so kita dah selesai untuk tajuk ni. Kita akan pergi kepada tugasan. Okey, seterusnya kita pergi kepada tugasan. Okey, ada 3 tugasan yang awak kena buat. Yang pertama ialah video awak dah tonton. Okey, dan awak perlu jawab quizin. Okey. Dan kedua ialah nota, salin nota. Dan yang ketiga ialah siapkan atau melengkapkan modul awak. Okey, untuk quizin ni awak boleh type semula link yang cikgu berikan ini. Okey, type semula. Okey, dan awak boleh menjawab. Okey, alright. Okey, jadi tamatlah sesi pembelajaran kita pada minggu ini di bawah subtopik 1.3. Okey, di bawah tu ada 3 perkara. Yang pertama ialah definisi invensi. Apa itu invensi? Mencipta sesuatu yang baru. Okey. Inovasi. Apa takrifan inovasi? Produk yang sedia ada kita buat penambahbaikan dan juga pengubahsuaian. Okey, kedua kita pergi pada aplikasi prinsip invensi dan inovasi. Ada 5 bidang. Okey, yang pertama tadi pendidikan, teknologi maklumat, pertahanan, kesihatan dan last sekali ialah teknologi pembuatan. Okey, yang ketiga ialah cikgu beri contoh tadi, invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Yang pertama cikgu bagi contoh tadi telefon pintar untuk mengesan gempa bumi. Yang kedua ialah pengesan agro. Kedudukan kita dekat komputer bongkok atau lurus, okey, dia akan kesan. So, sekian sahaja topik untuk hari ini, penerangan untuk hari ini. Selamat menyelesaikan tugasan anda, okey, quizin, nota dan juga modul. So, kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.